Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Jurgen Klopp. Kalau bercakap soal tiga-tiga manager ni, tiga-tiga dah terbukti. Aku rasa sama juga konteks macam tadi tiga manager daripada Sepanyol. Seorang dah berjaya di Eropah, kedua-dua dah berjaya di Eropah, dan seorang dah berjaya di Domestic League di England, dan seorang lagi yang tengah meniti. Bezanya Arteta dengan Nagelsmann ni, dia sampai ke Arsenal, dia sampai ke Bayern Munich. Itu je perbezaan dia. Tapi bercakap soal, Jurgen Klopp dan Thomas Tuchel tu mungkin kita akan sentuh lepas ni. Tapi aku nak sentuh tentang Julian Nagelsmann sebab terlalu jarang kita borak pasal dia. Bagi aku, okeylah. Kalau kau memegang Bayern Munich dan kau hanya menang Domestic League, dia macam satu kegagalan. Sama macam kau pegang PSG, kau hanya menang Ligue A. Kegagalan. Tapi untuk Julian Nagelsmann, berbekalkan kau kehilangan beberapa pemain yang memang tonggak utama. Contoh David Alaba. Pemain yang paling dominan dalam skuad Bayern Munich last season. Kemudian in satu period yang lama kau tak ada Manuel Neuer. Itu yang kedua. Tapi still lagi kau dapat top of the league. Tolak tepi aspek Robert Lewandowski. Aku rasa kredit untuk kena ada kat Julian Nagelsmann. Bila kita tengok Nagelsmann ni, umur usia yang muda, kita 35. meletup. 35 meletup. And the thing is, it's not just Nagelsmann, is it? Kita sebut Klopp, kita sebut all this. And before kita fokus on Nagelsmann sikit. And it's not just 3 jurulatih ni. Dekat Germany sekarang, tak payah Germany lah, England, Hasenhüttl. Produk Germany juga. Kalau kau pergi in Germany, jurulatih-jurulatih yang luar biasa banyak di situ. Yang sedang melatih kelab-kelab yang elite, kelab-kelab yang besar kan. And benda ni semua dia tercetus daripada kegagalan Germany di Euro 2000. Bila dia orang gagal di Euro 2000 tu, itu adalah permulaan di mana FA Jerman mula sedar bahawa mereka memerlukan satu reset jangka masa yang lama. Sebab pada ketika itu mereka mula rasai bahawa bola sepak sudah mula evolve. Jadi mereka keluar dengan satu perancangan yang besar yang dikenali sebagai Das Reboot. The Reboot. Ada satu buku yang ditulis oleh Raphael Honigstein, aku rasa, pasal projek tersebut. Di mana diorang kenal pasti satu model bola sepak yang diorang nak, yang sinonim dengan identiti Jerman. Germany, orang Jerman dari dulu sampai sekarang terkenal dengan efisiensi diorang. Diorang punya produk kereta, diorang punya engineering, it's incredible, fully efficient. So diorang ambil efisiensi itu untuk menjadi tema utama pasukan dan membina blueprint yang diedarkan kepada semua kelab di semua levels, termasuk semua akademi, tak kisah private ataupun public, semua diorang handle. Dan dikatakan corak bola sepak kau boleh berbeza, tapi blueprint dan asas dan foundation perlulah yang ini. Kerana ini adalah foundation bola sepak Jerman. Hasilnya adalah Germany yang memenangi Piala Dunia 2014. But bukan setakat itu. Hasilnya juga adalah proses di mana more and more coaches mula dilahirkan. Sehinggalah jurulatih-jurulatih ini mula penetrate dunia bola sepak di luar Germany juga. Setiap kali kau bercakap, sebelum kau nak sambung, setiap kali kau bercakap tentang bola sepak Jerman, aku perhati je apa kau cakap. Dan aku harap kau berhati-hati. Sebab kita ada seorang kawan yang berdarah Sepanyol. Dan dia pun berdarah Jerman. Ini member ni memang berdarah Jerman daripada dulu. Mak dia pernah kerja dekat Bayu. Tak, tidak mengarut. Okay. Kalau macam Chris cakap tadi kan, dia hand out every blueprint. Ini adalah proses yang sama kita tengok kat Belgium. Okay. Belgium create player. Dia create profile pool of player. Tapi dekat Jerman, dia create profile pool of manager. Okay. Sebab tu kalau kita perasan, dia punya tactical semua lebih kurang. Tapi kena efficient. Perjalanan every day from the bottom to the top of the club, efficient. Okay, kita berbalik kepada tadi, kita sentuh pasal Julian Nagelsmann. Okay. So far, pada aku, Nagelsmann ni adalah seorang jurulatih muda. Dia ada banyak masalah season ni. Pertama, tengok profil Nagelsmann. Daripada Hoffenheim ke Leipzig ke Bayern. So dia makin lama makin besar. Dan setiap klub yang makin besar tu, expectation makin besar, ego klub makin besar, player yang datang pun makin besar. Aku tak nak Nagelsmann ni jadi macam Villas Boas. Betul tak? Tapi aku setuju. Aku sangat setuju dengan dia. Kita tak nak benda tu terjadi. Tapi yang menariknya adalah perjalanan mereka sedikit berbeza. Villas Boas tak pernah terlibat dalam bola sepak secara profesional. Aku rasa perjalanan kerjaya dia tu meletup sebab dia duduk sama
kondominium dengan Sir Bobby Robson. Ketika Sir Bobby Robson tu terlibat dengan Porto ke apa. Lepas tu dia ketuk pintu Sir Bobby Robson sekali and bagi idea taktikal dia. Minggu depan Sir Bobby Robson panggil Villas-Boas, campak dia dalam training, suruh dia buat opposition scout. Lepas dia impresif, Sir Bobby sendiri bayar untuk dia buat coaching course dekat Scotland time tu. Nagelsmann ni pula dari awal pemain bola sepak, tapi dia terpaksa bersara awal atas faktor kecederaan. Tetapi kebijaksanaan bola sepak dia melihat jurulatih dia pada ketika itu cakap kat dia, "Han jangan bazir masa, Han terus pergi coach." Sebab dia ada passion. Engkau ada otak. Sebab engkau tengok bola sepak dalam angle yang berbeza dengan semua orang lain. Sama macam Pep. Pep pun kalau kau tanya semua orang yang main dengan Pep ketika dia macam contoh aku ada baca interview dengan Simão Sabrosa hari tu. Simão Sabrosa masa dia main Barcelona 1999, dia kata time tu pun Pep dah behave macam dia coach. Pep akan datang kat dia cakap engkau kena bergerak macam ni, bola kena time tu 1999 Pep dah perangai macam tu dah. Rambut dah jarang-jarang kat time tu. Nombor dia dah. Yeah, so aku rasa Nagelsmann, aku awal-awal aku setuju macam dia. 2 years ago aku macam adakah ini Villas-Boas baru? Tapi the more kau mendalami kerjaya dia, the more kau melihat perancangan dia dan perjalanan dia, kau rasakan, wih, ini sebenarnya there's something there. There's something there yang luar biasa. Sebab angle dia different tau. Kalau kau tengok table Bundesliga sekarang ni, 6 poin je kan? Tapi kau tengok injury yang Nagelsmann hadapi. Betul? Alphonso Davies berapa lama tak main? Padahal pada awal-awal season meletup bukan main Alphonso Davies. Itu cerita tentang Nagelsmann. Tapi cerita tentang dua orang ni. Thomas Tuchel dengan Jurgen Klopp. Aku nak sentuh tentang Jurgen Klopp dulu. Dan dalam season ni, okey lah. Tadi kita dah cerita tentang background kan. Kita straight to the point. Jurgen Klopp untuk quadruple trophies. Season ni? Oh, possible. Season ni, more than ever before, aku rasa possible. In fact, kau tahu kenapa tak? Aku rasa season ni punya Liverpool jauh lebih kuat daripada Liverpool yang kita tengok 2 tahun lepas. Kau tahu kenapa? Sebab season ni, pasukan-pasukan lain dah lebih baik juga. Season tu dia punya competition hanyalah Man City. And season ni, to some extent, on the table, competition Man City juga. Tapi kita jangan lupa, Ada Tuchel. dia punya tim-tim lain dekat Premier League tahun ni dah tingkatkan kualiti berbanding 2 tahun lepas. West Ham, Brighton. Yes, semua berkualiti tahun ni. The competition is a lot stronger and squad depth Liverpool tahun ni, uish, Much more better. is luar biasa. Yeah. Kau setuju benda tu? Aku setuju. Perkara yang boleh halang Liverpool daripada menang quadruple yang Liverpool sendiri. The Dan kau title is there to lose. Itu je aku cakap. Serius. Walaupun sakit hati untuk aku akui. Tak, sekarang ni Farid fan apa? MU. Oh, okay. Walaupun Boleh masuk geng. walaupun tu sakit hati untuk aku akui, orang selalu cakap, alah fan MU tak sedih, sembang pasal kelab orang. Dia tak tahu betapa banyak kita membenci MU sendiri. Betul. Kita kena Cukup kebencian tu kau yang cerita sekarang. Kau jangan kaitkan kita orang sebab sekarang ni aku tak, sebab kalau cerita pasal ni lama-lama dia pergi ke MU, aku pula yang tersakiti yang. Lain tadi tak pergi World Cup. Tapi itu cerita lain. Tapi untuk Thomas Tuchel pula, this season sepatutnya musim terbaik, bukan disebabkan kualiti dalam skuad, tapi period yang dia ada, musim terbaik untuk dia dapat trofi Premier League. Dan benda tu nampak dalam the first 3 months aku rasa dalam Premier League season ni, benda tu possible. Dan aku tak tahu, aku tak tahu apa yang jadi sebenarnya dengan kau tak dapat nak gunakan sebaiknya Romelu Lukaku. Ini adalah peminat setia Romelu bowling goli Lukaku. Kau kena ingat. Aku sangat sedih tu. Aku fan Man United. Tapi season ni, expectation aku adalah untuk Chelsea menang Liga. Sebab aku adalah peminat Romelu Lukaku and aku adalah a very big fan of Thomas Tuchel. Yang di Germany dikenali sebagai laptop coach. Jurulatih yang sangat berpaksikan data dan penggunaan informasi yang ada dalam laptop semua. Tetapi aku macam kau, aku pun kurang pasti kenapa perkahwinan di antara Tuchel dan Lukaku ni tidak menjadi. Sebab bagi aku macam ni lah. Lukaku mungkin ada tangan gaib. Tak. itu lagi panas. Berani kau Tak ada. Lukaku adalah seorang striker. Yalah, masa aku tu Abramovich, kau lain, kau ni. Come on lah. Lukaku tu tahun lepas kita dah kenal pasti. By tahun lepas
berdasarkan sejarah dia, kita dah tahu dia adalah seorang pemain yang kau kena mainkan dalam certain systems untuk dia meletup. Certain systems di mana dia bukanlah nak buat hold up play lah apalah. Dia kena bagi freedom bergerak ke sayap. Pergandingan dia dengan Lautaro Martinez, kita nampak benda tu berlaku banyak. Peranan dia di Belgium pun kita nampak macam mana dia selalu drift to the flanks all the time kan. Okey. Tetapi sejak perlawanan pertama dan kedua dia di Chelsea, kau dah boleh nampak gambaran yang ini pelik ni. Ada something dia weird. dia tak main macam dia selalu main. Yes. Even though first 2 games tu dia ada score. Dia ada Lawan score. Arsenal tu, Dia score. Tapi kau tengok pun kau macam ini tak kena ni. Something is not right. So sekarang ni persoalan dia, aku tak tahu if Tuchel yang nak Lukaku ataupun Chelsea yang ataupun Marina Granovskaya yang buat keputusan untuk bawa masuk Lukaku. Sebab either way, kalau Tuchel yang buat keputusan bawa Lukaku, that means dia kenalah tahu corak permainan Lukaku tu macam mana. Dan aku rasa ada masalah besar di situ sekarang ni. Which, pandangan peribadi aku, isu Thomas Tuchel dengan Lukaku itu adalah faktor utama di sebalik diorang punya struggle. Ya atau tidak? Dia akan pertahankan Champions League dengan Chelsea? Ya atau tidak? Tak. Okey. Sebab apa? Sebab ada Liverpool. Okey. Macam aku cakap tadi, title is the Liverpool to lose. Kita balik pada Tuchel tadi. Kekuatan Tuchel season ni sebenarnya dekat mana? Di tenaganya kah? Bukan. Tapi kekuatan Thomas Tuchel tahun ni, season ni, dekat defend dia sebenarnya. Setuju ke tak kalau aku cakap, Chelsea adalah tim yang paling susah untuk kau counter. Sangat disiplin. Sangat disiplin, sangat compact.